Dan hari ini kita masih lagi nak bercerita mengenai bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan ni apa yang banyak orang nak buat, yang harus kita buat adalah bersedekah. Ya. Tapi tetap bersedekah tu dia kena ada caranya, ada adabnya. Dan kita kena bersedekah dengan bijak. Betul. Bersedekah kita beramal. Tapi pada ketika ini dengan orang kata begitu banyak kes, ada juga pihak-pihak yang tak bertanggungjawab dan sebagainya, memberikan cabaran yang sangat besar bagi pihak NGO atau bagi mereka yang benar-benar ingin melakukan kebaikan bagi anak-anak yatim, asal dan sebagainya. Tapi kita juga sebagai yang memberi sedekah ini perlu juga ada ilmunya. Kita terus memperkenalkan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan juga Encik Abdul Khalid Sulaiman, mewakili badan NGO dalam mengendalikan rumah anak yatim, mencari dana dalam penjualan makanan dan minuman juga difahamkan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, bercakap pasal sedekah dan juga duit dana yang diterima oleh rumah kebajikan, rumah anak yatim ni, disebabkan ada scammer ni memberikan impak yang besar kepada mereka yang betul-betul mengendalikan rumah anak yatim ni. Jadi mungkin Encik Khalid boleh ceritakan selaku NGO dan pengendali rumah anak yatim, mungkin ada usaha untuk menepis orang kata cerita-cerita negatif dalam bersedekah menerima dana ni. Okey, saya lebih sukalah. Maknanya kalau kata kita nak apa? Kalau kata kita nak bersedekah, kita terus kepada pertubuhan-pertubuhan yang kita nak bagi tu. Sebab apa? Jangan melalui orang. Kebanyakan bila kita bagi dengan orang ni problem banyak. Sebab duit kebanyakan tak sampai kepada kita. Yang kedua pula, setengah-setengahnya dia ambil terlalu banyak. Macam kata penguntit kan, dia ambil sampai 50%. Jadi kan kita apa yang kita dapat? Kan depa dapat banyak kan. Jadi kalau kata nak bagi betul, bagi terus kepada apa? Kepada pertubuhan ke apa yang kita nak. Direct. Kan? Jadi Encik Khalid ada juga usaha untuk buat benda lain untuk dapatkan dana untuk rumah anak yatim? Saya ada orang panggil, saya ada buat catering, lepas tu saya ada buat buffet Ramadan, saya ada orang panggil dewan kahwin pun saya ada. Sebab saya ada orang panggil, saya adalah seorang peniaga lah. Baik. Dan Encik Khalid sendiri mengusahakan melakukan segala usaha itu dan pada masa yang sama mengumpul dana untuk dikumpulkan untuk kebajikan anak yatim atau bagaimana? Bagaimana metod ataupun cara pengendalian kewangan itu supaya kita lebih memahami cara-cara yang lebih sihat lagi supaya kita boleh salurkan kepada pihak yang sepatutnya? Okey. Kalau macam kita, saya orang bagi duit pada saya tak mau. Masuk sendiri dalam akaun Al-Habah. Bila masuk kepada akaun sekolah kita, jadi maknanya nak keluar kita kena sign bersama. Lepas tu duit tu nak buat apa? Kan ada sebab semua jelas. Kita jelas, kita tak mau apa ni kan. Macam dengan saya adalah seorang businessman. Jadi orang panggil, maknanya saya tak maulah duit tu kan. Kita nak buat ni, kita tolong. Macam dengan saya ada lebih kurang dalam 84 orang pelajar. Kita free. Kita ambil semua asnaf. Maknanya tak ada yang berbayar. Betul tak mampulah. Betul yang tak mampu. Nak masuk situ dia kena sign daripada ketua kampung mengesahan bahawasanya dia ini adalah salah seorang daripada asnaf. Ya, itu dari perspektif seorang pengendali rumah anak yatim. Ketelusan tu sangat penting. Ya, betul. Tapi kita tanya sendiri dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki, cerita mengenai sedekah dengan bijak, dengan caranya, dengan adabnya. Kan sedekah pun ada adabnya Ustaz. Jadi mungkin selepas Ustaz mendengar cerita Encik Khalid tadi, mungkin boleh ceritakan sebenarnya bagaimana untuk kita bersedekah dengan lebih bijak dan beradab. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni yang memang ramai orang nak bersedekah ni. Nampak aja QR kat sini, QR. Nampak je tabung, masuk. Jadi macam mana caranya Ustaz? Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya ringkas sebab bila sebut tips-tips ni banyak. Nanti payah nak ingat. Betul. Saya ringkaskan MHI. MHI. Akronim mudah saja. Silakan. Yang pertama sekali M ialah kita menyelidik maklumat. Jadi apa saja yang berkaitan dengan sekolah, dengan NGO, berdaftar ataupun tak. Kalau sekolah dia ada sekolah Pintas Selangor, ada daftar Malaysia dan sebagainya. Kalau berkait dengan tahfiz lah. Kalau berkaitan NGO pun tengok pendaftaran ROS dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, menyelidiki. Yang kedua ialah kita kata H tadi, iaitu hati-hati dengan akaun.
Akaun ni macam-macam tadi, macam seperti mana disebutkan tadi. Jadi ada akaun ini kadang-kadang nama akaun sekolah, tapi sebenarnya dia manipulate. Hari ni zaman AI, dia letak tu akaun dia letak seakan sama. Kan nama sekolah sama, pun semua sama dan sebagainya, maka kita kena hati-hati akaun tu macam disebutkan tadi boleh direct terus lebih baik daripada kita ejen. Bukanlah salah ejen tu, tapi ada je. Cuma kita kata kaedah dan juga cara tu. Okey, kemudian kita tengok iaitu pada integriti dalam audit. So audit ni penting sebab audit ni dia boleh jadi audit kita boleh lantik. Biasanya saya tengok yang bermasalah adalah bila audit tu orang dalam sini yang buat. Okey. Dia sebenarnya kena lantik pihak ketiga. Pihak ketiga yang tak ada kaitan dengan dia. Kalau pihak ketiga pun abang dia tak boleh juga kan. Dia kena orang memang tak ada kaitan. Betul, tak ada kaitan. Buat betul-betul audit dan tengok, dan audit tu juga boleh jadi kita pamerkan juga. Audit ialah bermaksud apa yang kita telah buat melalui gambar-gambar, melalui laporan. So ini yang kita telah buat, ini telah bagi, ni kita telah sumbang dan sebagainya. Jadi kalau 3 perkara ni tak payah banyaklah MHI ni. Kalau kita tengok betul-betul, mudah-mudahan bila kita nak infak tu ada rasa betul tak betul ni. Tapi lepas sidik tu semua tak ada masalah. Walaupun lepas tu mungkin berlaku penipuan, mungkin. Maka kat situ saya tengok ada hadis dalam riwayat daripada Yazid bin Ma'in yang mana Yazid ni dia nak sedekah ke masjid. Yazid ni kan, ataupun sebenarnya Ma'in dia nak sedekah ke masjid. Tapi yang pergi ambil tu anak dia. Anak dia yang tu kan. Lepas tu dia mengadu kat Nabi, ya Rasulullah macam mana ni anak saya yang ambil? Patutnya orang lain lah kan. Maka pada waktu tu kata Nabi, engkau apa yang kau niat dapat pahala, anak engkau ambil pun tak ada masalah. Maka menunjukkan maksudnya kalau kita kena tipu ke apa kan, tak payahlah nak ni sangat. Mudah-mudahan itu dah ada pahala untuk kita, insya-Allah. Ustaz, inilah dia, tapi kita dalam hati dan baik itu kita membuat niat, kita buat kebaikan, kita menderma dan sebagainya. Tetapi bila kita dibelenggu dengan masalah, kena memikir, kena menyelidik pula Ustaz, tak tengok dia ni sahih ke tidak sahih. Adakah itu orang kata mengurangkan jumlah pahala dan sebagainya sebab kita ni mula sangsi ataupun mempersoalkan. Bagaimana Ustaz? Tidak, kalau kita ambil apa yang Quran sebut pada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nak tolong bantu dalam surah Maidah ayat 2, kita nak tolong bantu dalam perkara yang baik mendatangkan takwa. Dan kemudian kita tak nak tolong membantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Maka menyelidik itu macam kita kadang-kadang nak solat tarawih pun mana yang paling laju. Kita pilih. Kita pilih takkan itu pun pilih kan. Samalah kita sedekah pun kita kata nak teliti betul-betul, nak tengok betul-betul. Sebab kita mencari itu dan mengkaji itu, mudah-mudahan di situ juga kita pastikan ketelusan. Dan kita kena ingat dekat Malaysia ni bila orang kena tipu, banyak orang Islam kita, dia jadi apa? Dia relax, dia diam je. Sebenarnya dari sudut akta 420 dah ada. Dan 420 tu kita boleh report dan silap-silap boleh kena 10 tahun penjara dan kemudian kena sebatan. Itu penting sebab kita tahu saluran. Kalau kita tak tahu, tak apalah, halal je lah, menangis bujuk hati kan, tak jadi. Jadi kita kena ada ruang dia. Kalau banyaklah. Okey, jadi Encik Khalid sendiri pernah tak dituduh menggunakan contoh macam orang kata macam ini scam lah, duit yang kita bagi ni tak sampai lah, pernah tak dituduh seperti saya memang buat macam ni mesti orang tuduh kita adalah perkara biasa kan. Tetapi orang panggil lepas itu saya pergi, saya terang balik pada mereka, saya ni ada bisnes, saya ada buat macam-macam, kata ini perniagaan saya. Kan, apa guna saya nak buat benda-benda tu? Perkara tuduhan tu adalah perkara biasa. Untuk apa? Macam kami lah pengusaha-pengusaha ni kan. Ustaz lah, betul Ustaz? Betul. Kan? Jadi bila dilemparkan tomahan, tuduhan seperti itu, Cik Khalid masih lagi berjuang. Dan bukan itu saja, disebutkan sebagai businessman, menjalankan perniagaan sendiri dan sebagainya. Adakah ini memberikan satu perspektif yang lebih luas, boleh berjumpa dengan lebih ramai lagi yang penderma di luar sana yang orang kata berhati baik. Adakah ini membantu usaha Cik Khalid untuk menambah baik, mendapatkan dana dan sebagainya untuk anak-anak asnaf? Oh memanglah kita maknanya di segi nak kata putus asa ke apa, kita tak boleh. Maknanya kita berjalan, kita mesti terus. Kan kita mesti terus. Orang kata itu maknanya masuk kiri, masuk telinga kiri, kita keluarlah telinga kanan. Itu perkara biasalah Ustaz nah. Ya. Jadi Ustaz, bila kita bercakap pasal adab dan juga bersedekah ni, yang memberi sedekah ada caranya, Ustaz pun dah bagi tahu tadi, MHI. Untuk yang menerima sedekah itu, dia pun ada juga integritinya yang perlu dijaga. Jadi kalau dia sendiri mula-mula tak dapat duit, memang niatnya kita nak bagi kepada tempat yang betul-betul memerlukan. Tapi bila dah dapat duit, dia rambang mata. Dia nampak duit tu, dia ambil sikit. Itu apa pula hukum je Ustaz? Okey, kalau kita tengok hari ni orang baca surah Baqarah juzuk 2 kan.
Surah Baqarah ni semua cerita tentang harta. Banyak cerita tentang harta, infak, riba dan berbagai lagi. Dan antaranya yang Allah sebutkan dekat situ ialah pada ayat 264, 267 surah Baqarah. Allah cerita tentang kita bagi ni ataupun kita menerima ni bagaimana keadaan tu. Yang pertama, kalau orang bagi, dia kena ikhlas, dia kena harta yang halal, dia tak boleh mengungkit-ungkit dan menyakiti hati pemberi. Itu dia punya keadaan. Adapun orang yang menerima, kita tengok kat sini, dia harta ni adalah fitnah kepada semua orang. Semua orang akan terkena fitnah harta. Baik yang pakai kopiah, kan, jenayah kopiah putih. Dulu kola putih. Yes, kan? Sekarang kopiah putih. Betul lah pakai putih hari ni kan. Jadi itu benda-benda yang macam tu. Jadi kita kata pertama sekali kita kena ingat bahawa sebenarnya bila kita khianat, kita buat benda-benda yang seperti itu, kita harta anak yatim pula sebagai contoh tadi, hak-hak mereka, maka kita kata dosa-dosa ni cukup besar. Dan sebab tu hari ini semua orang bertaubat, istighfar, minta ampun. Kalau dosa harta, Allah tidak akan ampunkan melainkan dipulangkan balik hak yang sepatutnya kepada orang itu. Ini kata Imam Nawawi. Jadi maksudnya bukan lekuk dah ni kan. Baca Quran khatam banyak kali. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Aku pernah khianat harta anak yatim atau orang pun semua. Takkan jadi mustajab doa kerana kamu tak memulangkan hak tu. Penting kita kena pegang, kena ada kejujuran, kena ada integriti, kesungguhan kita menguruskan dana tu. Dia punya damage tu sebenarnya. Kalau satu sen kita ambil pun damage dia sangat besar. Itu waktu tu dosa besar dan kekal sehingga kita memberikan semula. Bagaimana persoalan di situ? Dan pada minit terakhir ni Ustaz, Cik Khalid, mungkin satu pesanan Ustaz sendiri boleh memberikan kepada seluruh umat Islam, rakyat Malaysia, bagaimana kita nak bersedekah, membuat kebaikan, tapi masa yang sama bijak melakukan kebaikan tersebut. Silakan Ustaz. Bagi saya lah, kita tengok galakan bersedekah cukup banyak bulan Ramadan. Bagilah ke mana-mana tempat yang kita yakin, tempat yang kita integriti kan dengan diorang ni. Dan mudah-mudahan dengan sebab tu memberikan kebaikan yang banyak pada kita. Dan pastikan kita bagi yang betul, tepat dan ikhlas. Sebab nak jaga ikhlas tu sampai kita meninggal. Kalau 2 tahun lepas kita mengungkit balik tak jadi. 4 tahun lepas kita mengungkit balik tak jadi. Sampai kita meninggal dunia nak jaga ikhlas ni. Sebab itu antara didikan Ramadan, bersedekah, jaga hati dan ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah. Jaga hati dan ikhlas. Juga mungkin ada nasihat. Itulah kalau kita nak bagi tu, maknanya kita pastikan sungguhlah. Kita pastikan sungguh tempat yang kita nak bagi tu kan, sama ada betul ataupun tak betul kan. Itu je lah pesanan saya kan. Apapun usaha yang Cik Khalid lakukan untuk mendapatkan dana untuk rumah anak yatim yang diusahakan beliau, untuk berniaga lagi, buka tempat Ramadan, buka buffet Ramadan kan, untuk orang datang untuk mencari dana, tu adalah satu sifat dipuji. Terima kasih Encik Khalid, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Muhammad Suki juga yang sudi bersama dengan kami hari ini bercerita sedikit mengenai MSI tadi. Dapatlah kita belajar. MSI ni bukan setakat Malaysia hari ini. Ulang balik first mengapa? Menyelidik. Menyelidik. H hati-hati. Hati-hati. I integriti. Wow. Saya. MHI. Semoga memberikan satu ikhtiar dan melakukan kebaikan dengan cara baik. Semoga hati terbukalah yang bagi mereka. Janganlah kita menyeleweng dan mengambil kesempatan dari mereka yang memerlukan. Okey.